Hai, saya Vesika Fitabilus dan saya akan membentangkan di bahagian pengenalan yaitu pelaburan equity. Pelaburan equity juga dikenali sebagai pelaburan saham. Dalam perekonomian, equity adalah perbezaan antara nilai aset dan nilai liability secara berhutang. Pelaburan equity juga merujuk kepada pemilikan saham atau pemilikan security. Dalam pelaburan ini, setiap pelabur memiliki kepentingan bersama dalam syarikat yang mereka laburi. Secara asas, equity membawa maksud bahwa penyata-milikan seseorang pegangan saham terhadap sesebuah. Salam sejahtera, nama saya Sebastian dan saya akan membentangkan tentang contoh syarikat dan bagaimana ingin melabur dalam syarikat tersebut bagi tajuk pelaburan equity. Bagi pembentangan ini kami pilih ASNB sebagai contoh syarikat tersebut. ASNB ini stands for Amanah Saham Nasional Berhad. Namanya pun sudah ada amanah saham, so memang berkaitan masalah equity lain. Maklumat ringkas berkaitan ASNB ini ditubuhkan pada 22 Mei tahun 1979. Dia ini subsidiari penuh PNB, yaitu Permodalan Nasional Berhad. Bisnis utama ASNB ini, dorang ini adalah pengurus unit amanah. Dorang ini trust fund manager. Dalam ASNB ini sudah ada 16 tabung sudah yang dorang lancar kepada publik. Dan dalam 16 tabung unit itu sudah ada 273,3 billion sudah unit saham yang didorang offer, kena subscribe dan dalam kitaran equity market sekarang. Dan ASNB ini sudah ada 14,7 juta sudah investor dia. Investor ini adalah siapa yang ada unit holder, pemegang yang ada buka account di SNB, pas itu ada kasih masuk duit atau melabur di SNB, termasuklah dalam 14,7 juta itu. Oke, untuk mulai melabur dalam SNB ini simple saja sebenarnya. Untuk buka account, kita first kena pergi office SNB ataupun office agent SNB. Contoh agent dia ini adalah bank lah. Yang saya tahu Maybank memang adalah agent SNB, dan kita bawa IC dan dokumen sokongan yang perlu. IC wajib dan dokumen sokongan yang perlu ini paling minimum adalah surat beranak. Tetapi contohnya ini special case kalau dia contohnya dia ini mau buka unit amanah yang khas untuk Bumi Putra, tetapi dia punya status Bumi Putra itu katakanlah diragukan, kemungkinan dia kena suruh, dia diminta bawa lagi dokumen sokongan tambahan, contohnya kayak surat beranak father dia kah, mother dia kah, ataupun lain-lain. Ada kriteria dia. Oke, nomor 2, bila sudah buka account, dan kita mau mulai investing, emang minimum yang kita perlu kasih masuk untuk buka account 10 ringgit. Untuk semua tabung. Dari ESB ke ESN ke ESM ke 10 ringgit. Dan bila kita sudah buka account itu, kita boleh buat pelaburan tambahan minimum 1 ringgit. Ya, so bila sudah buka account, pas itu mau buat tambahan investment, paling minimum yang kita perlu adalah 1 ringgit. Macam itu. Semua ini kamu boleh baca sebenarnya di ASB, di website ASB, dan boleh baca prospektus dia. Ada banyak maklumat di sana. Salam sejahtera, saya Faiza Ramli dan saya akan membentangkan mengenai syarat kelayakan pelaburan di Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB). ASNB merupakan salah satu syarikat pelaburan di Malaysia yang membolehkan seseorang membuat pelaburan equity. Terdapat 5 tabung pelaburan di ASNB. Pertama, Amanah Saham Nasional (ASN), ASN Equity 2, ASN Equity 3, ASN Equity 5, ASN Equity Global. Syarat-syarat kelayakan pelaburan adalah individu berwarga negara
Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Bagi ibu bapa yang warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas, boleh melabur bagi anak mereka yang mempunyai sijil kelahiran yang sah. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Devani Daimin akan menerangkan pada bahagian manfaat pelaburan equity. Baiklah, pelaburan equity boleh disebut sebagai pembelian saham di sebuah syarikat. Jadi, apakah manfaat yang kita boleh perolehi apabila menjadi pemegang saham di dalam syarikat tersebut? Yang mana kita boleh mendapatkan hak dalam keuntungan ekonomi serta pendapatan syarikat. Dan peratusan hak yang kita perolehi itu adalah berdasarkan terma dan syarat yang telah dipersetujui di dalam surat perjanjian. Contohnya, pemegang saham akan dibayar dividen tidak tetap daripada syarikat. Seterusnya, apabila berlaku pembubaran syarikat di mana kita melabur, kita boleh mendapat sebahagian daripada aset yang telah direalisasi, iaitu melalui kadar equity yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. Manfaat yang seterusnya ialah berlakunya pertumbuhan ekonomi ataupun ekonomi negara semakin meningkat. Sebagai contoh, apabila berlakunya pembelian saham di dalam syarikat tersebut, syarikat ini akan mendapatkan dana dan dana inilah akan menjadi pemacu kepada perkembangan aktiviti syarikat yang mana mereka mendapatkan modal dan aset seperti mesin. Dan mesin ini membantu dalam meningkatkan jumlah ataupun unit dan kualiti pengeluaran barang syarikat ke dalam negara. Seterusnya, apabila syarikat bertindak untuk menyenaraikan nama syarikat mereka ke dalam bursa, ini akan meningkatkan keyakinan pelabur untuk membeli saham di syarikat mereka kerana segala maklumat syarikat di dalam bursa ini adalah benar. Secara tidak langsung, pelabur equity asing iaitu pelaburan antarabangsa akan meningkat dan akan memberikan kesan yang baik kepada ekonomi negara. Baiklah, seterusnya. Manfaat yang seterusnya ialah boleh mengurangkan kuasa monopoli di dalam sebuah syarikat. Kenapakah kuasa monopoli ini boleh berlaku dalam sebuah syarikat? Ianya berlaku kerana hanya satu pihak yang berkuasa dalam menentukan segala keputusan dan matlamat syarikat itu. Jadi, syarikat boleh mengambil inisiatif untuk memperdagangkan saham syarikat di dalam bursa. Yang mana apabila berlakunya pembelian saham di syarikat mereka, ini akan mengurangkan, ini boleh membantu dalam mengurangkan kuasa monopoli yang berlaku. Kerana pelabur equity ini mendapat hak bersuara di dalam keputusan syarikat yang mereka labur. Dan ini akan mengimbangkan kesan kuasa. Baiklah, manfaat yang seterusnya ialah membantu dalam menangani permasalahan inflasi yang berlaku di negara. Masyarakat masih mempunyai peranan dalam mengawal inflasi daripada berlaku secara mendadak, iaitu dengan menjadi pemegang saham dalam jangka masa yang panjang ataupun membuat pelaburan equity dalam jangka masa yang panjang di syarikat yang tidak memerlukan modal yang besar, iaitu seperti syarikat yang berjenama dan syarikat yang mempunyai sejarah perkembangan dan dikenali ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Tahar dan saya akan menerangkan mengenai keburukan pelaburan equity. Seperti yang sudah dijelaskan, pelaburan equity ini juga boleh ditakrifkan sebagai saham equity, iaitu model risiko syarikat. Saham ini biasanya memberikan pemegang hak pemilikan dalam syarikat itu, seperti hak untuk berkongsi keuntungan, hak untuk mengundi dalam mesyuarat agung, memilih atau memecat pengarah. Pelaburan equity ini sejujurnya memberikan keuntungan yang sewajarnya sekiranya syarikat itu mencapai kejayaan. Namun begitu, terdapat juga beberapa keburukan dalam pelaburan equity.
Salah satu keburukan dalam pelaburan equity ialah terdapat risiko yang boleh menyebabkan kehilangan seluruh pelaburan seseorang individu. Apabila suatu syarikat itu tidak berjaya, pelabur akan menjual saham dengan harga jatuh. Jadi kalau dia jual saham tu, individu akan kehilangan pelaburan awalnya. Apabila individu itu tidak ingin kehilangan pelaburan awal, individu tersebut boleh membeli bond, iaitu kontrak formal, untuk membayar balik wang yang dipinjam dengan bunga pada tempoh yang ditetapkan. Individu tersebut akan mendapat pelepasan cukai pendapatan sekiranya kehilangan wang dari kerugian saham dengan syarat bahawa individu tersebut perlu membayar cukai keuntungan modal sekiranya telah menjana wang semula. Selain itu, pelaburan equity ini akan mengambil masa untuk melakukan penyelidikan. Setiap individu perlu meneliti setiap syarikat untuk menentukan seberapa menguntungkan pelaburan tersebut sebelum membeli stoknya. Seseorang individu mesti belajar membaca penyata kewangan dan laporan tahunan, serta mengikuti perkembangan syarikat tersebut. Individu itu juga harus memantau pasar saham itu sendiri kerana bahkan harga syarikat terbaik akan jatuh dalam pembetulan pasaran, kemerosotan pasaran atau penurunan pasaran. Hal ini perlu diambil peduli sebelum melabur untuk mengelakkan kerugian. Seterusnya, harga saham akan naik dan turun setiap detik. Hal ini akan menyebabkan berlakunya pergolakan emosi dalam diri individu kerana seseorang individu itu akan cenderung membeli dengan harga tinggi disebabkan sifat tamak dan menjual dengan harga rendah akibat takut akan kerugian. Perkara ini menyebabkan naik turun emosi seorang pelabur kerana potensi kerugian kewangan yang wujud dalam keputusan pelaburan. Dengan kata lain, seorang pelabur itu melaburkan wang tanpa mengetahui sama ada individu tersebut akan mendapat pulangan yang diinginkan atau mengalami kerugian yang tidak dijangka. Melabur dalam equity melibatkan lebih banyak risiko daripada security lain dan berpotensi untuk memperoleh pulangan yang lebih tinggi dan kerugian yang lebih besar. Oleh itu, individu mesti berhati-hati sebelum membuat keputusan pelaburan. Setiap individu perlu berfikir secara kritikal dan rasional serta selidik terlebih. Assalamualaikum, saya Rohadatul Aishi akan membentangkan bahagian terakhir dalam pembentangan kami hari ini, iaitu bahagian kesimpulan. Secara ringkasnya, pelaburan equity ialah salah satu jenis pelaburan yang ditawarkan di Malaysia dan setiap aktiviti pelaburan ini akan mempunyai risiko untung dan ruginya sendiri. Dari segi perspektif seorang pelabur, semua aspek yang berkaitan dengan pelaburan sama ada perkara kecil atau besar perlu dikaji dan didalami supaya segala bentuk pelaburan yang dibuat mendapat pulangan yang sepatutnya. Maka turut kami kongsikan tip dan langkah-langkah keselamatan untuk memudahkan pelaburan equity. Langkah yang pertama, asingkan 25% daripada pendapatan. Langkah ini bagi memastikan kestabilan kewangan kita jika ada sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Langkah yang kedua, belajar dan tekun mencari ilmu sebelum memulakan pelaburan. Langkah ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang kerugian ke atas pihak kita. Seterusnya, langkah yang ketiga, bijak mengurus keluar dan masuk wang. Sudah pasti dalam kursus ini, kita telah belajar betapa pentingnya pengurusan kewangan yang bijak. Justeru, langkah ini penting agar segala sumber dapat digunakan secara efisien. Akhir sekali, melabur hanya apabila sudah memahami konsepnya. Maka dengan itu, berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.